Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Idina Ismahani merupakan pengacara anda pada hari ini. Hari ini, 7 April 2023, bersamaan dengan 16 Ramadan 1444 Hijrah, Sekolah Menengah Kebahasaan Sungai Pusu telah mengadakan Forum Nuzul Al-Quran bersempena dengan Hari Nuzul Al-Quran yang akan disambut pada 17 Ramadan. Seperti yang kita tahu, Al-Quran merupakan panduan hidup kita dan juga mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang patut kita sanjungi. Peristiwa nuzul berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan pada tahun 41 selepas keputeraan Nabi Muhammad SAW semasa baginda sedang beribadah di dalam Gua Hira. Perkataan nuzul membawa maksud turun atau dipindahkan dari atas ke bawah. Nak tahu lebih lanjut tentang Al-Quran, marilah kita bersama-sama mengikuti perkongsian tentang Al-Quran menerusi forum ini yang bertemakan Al-Quran Sentiasa di Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada hari ini, bertemu dalam forum forum Nuzul Quran dengan tema Al-Quran Sentiasa di Hati. Lantaran juga pada hari ini ialah hari apa? Esok ke hari ni? Nampaknya anak-anak ni cakna ni Ustaz. Yang mana nuzul Quran pada esok hari dan kita sama-sama kongsi ilmu. Yang mana majlis ilmu ini adalah taman-taman syurga di dunia ini. Jadi alhamdulillah Allah telah pilih anak-anak semua, guru, warga SMK Sungai Pusu yang ribuan, yang inilah Allah pilih untuk bersama kita semua untuk kongsi dengan siapa? Dengan tuan mengetua kita, ahli panel kita dan juga ahli panel kita yang seterusnya, Ustazah Ilmiah. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan program forum ini dengan soalan yang pertama. Kita tanya pada Ustazah Ilmiah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita selawat dahulu sebagai warming up. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baik, tadi soalan yang diberikan untuk pusingan yang pertama ini adalah apa yang kita faham tentang Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Al-Quran dari segi istilah ialah kalam Allah. Kalam apa anak-anak? Kalam Allah yang qadim, sedia ada, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam diturunkan secara mutawatiran, iaitu diturunkan secara berperingkat-peringkat. Baik, Al-Quran ialah dustur perlembagaan, sumber perundangan kita orang Islam yang pertama. Dan yang kedua adalah Al-Hadis. Seperti nama Allah, Allah mempunyai Falillahi Asma'il Husna, Allah mempunyai 99 nama. Al-Quran juga mempunyai banyak nama. Banyak nama ya anak-anak. Menurut Imam As-Sayuti, nama-nama lain bagi Al-Quran mencecah kepada 55 jumlahnya. Baik, yang pertama Al-Kitab. Yang kedua namanya adalah Al-Furqan. Dalam Al-Quran disebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Surah Al-Furqan ayat 1. Yang ketiga, Az-Zikr. Baik, apa yang Al-Quran sebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Sebab itu Al-Quran adalah kitab yang tidak akan diubah, tidak berubah hingga hari kiamat, berbanding dengan kitab-kitab samawi yang lain yang telah pun diubah oleh manusia-manusia yang mengikut hawa nafsu. Kitab Zabur, Taurat dan Injil. Itu sahaja setakat ini, Ustaz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Itu ada pengertian Al-Quran itu sendiri. Al-Quran dan juga sedikit tentang nama-nama Al-Quran. Seterusnya, kita akan terus bersama dengan ahli panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Rohan. Jadi Ustaz, kronologi penurunan Quran. Boleh Ustaz jelaskan datang supaya intro kita. Baik, anak-anak sekalian, sebelum saya menjawab soalan yang dikemukakan oleh moderator kita, saya nak kita ambil satu kefahaman tentang Al-Quran itu sendiri dengan analogi begini. Bila kita beli sesuatu barang elektrik ke apa sajalah barang yang kita beli, maka dia akan datang bersama barang-barang yang kita beli itu manual. Cara-cara nak menggunakan barang tersebut. Betul tak? Mesin basuh akan datang bersamanya manual bagaimana cara untuk mengendalikan mesin basuh itu. Jadi begitulah kita manusia di seluruh dunia ini diutuskan Nabi yang terakhir dan diturunkan kepada Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu manual bagaimana kita nak mengendalikan dunia ni, bagaimana kita nak menguruskan diri kita. Inilah manualnya, iaitu Al-Quran. Bagaimana cara kita nak berkomunikasi ada dalam Al-Quran. Bagaimana hal-hal muamalat ada dalam Al-Quran. Jadi kesemuanya itu merupakan manual-manual yang telah Allah turunkan kepada kita untuk kita jadikan panduan. Jadi anak-anak selepas ni yang ada handphone, download aplikasi Al-Quran yang ada terjemahan tu. Selain daripada baca, tengok maknanya sedikit demi sedikit, insya-Allah akan memandu kita. Baik anak-anak sekalian, tadi disebut di peringkat awalnya Al-Quran ini ketika diturunkan peringkat awalnya dihafal oleh para sahabat. Kemudian proses berikutnya ditulis pada batu-batu, pelepah-pelepah tamar. Situasi itu berlaku setelah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana sebelum tu? Jadi ulama mempunyai berbagai pendapat, tapi kebanyakannya menyimpulkan begini. Penurunan Al-Quran itu melalui 3 peringkat. Peringkat yang pertama dia diturunkan secara sekaligus. Berapa ayat Al-Quran? 6,666 ayat. Betul? Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang lebih sahih menyatakan bahawa jumlah ayat Al-Quran ialah 6,236 ayat. Baik, jadi 6,236 ayat itu yang diturunkan oleh Allah peringkat yang pertama sekaligus. Semua sekali diturunkan ke suatu tempat yang dinamakan sebagai Lauh Mahfuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Surah Al-Buruj ayat 21-22. Bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Peringkat yang kedua, daripada Lauh Mahfuz dia akan dibawa turun ke satu tempat yang dinamakan sebagai Baitul Izzah. Ia juga diturunkan secara sekaligus daripada Allah ke Lauh Mahfuz sekaligus, daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah juga secara sekaligus, 6236 ayat. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat selama, sekali lagi angka 23, angka hikmah, selama 23 tahun. Diturunkan di Mekah disebut sebagai ayat Makkiyah, diturunkan di Madinah dinamakan sebagai ayat Madaniyah. Saya ingat itu saja Ustaz dulu untuk round yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan tadi, bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran? Pertama sekali sudah tentulah hakut tilawah, iaitu kita baca dengan lisan. Jangan lupa hukum tajwidnya, sifat hurufnya dan sebagainya. Tak tahu boleh belajar. Okey? Yang kedua, bukan baca begitu sahaja. Baca itu mesti masuk dalam hati dan masuk dalam minda kita juga. Itu hak kita. Itu adalah hak tilawah. Bila kita membaca Al-Quran, itu interaksi kita. Ya, terima dengan lisan, kita baca dengan lisan yang betul, terima dalam hati dan juga akal fikiran kita. Okey anak-anak, itu saja Ustaz. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Begitulah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Siapa lagi nak jaga Al-Quran kalau bukan orang Islam yang bernama Islam itu sendiri? Al-Quran itu bukan kitab sejarah, tetapi di dalam Al-Quran terdapat banyak peristiwa-peristiwa bersejarah. Yang bila kita kata Al-Quran itu sebagai mukjizat, perbezaan Al-Quran dengan kitab yang lain, Allah memberi jaminan bahawa Al-Quran itu akan terpelihara sejak diturunkan sehingga kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata, aku yang turunkan Al-Quran ini, kami yang turunkan Al-Quran ini, dan kami akan menjaganya. Itu jaminan daripada Allah bahawa Al-Quran ini macam mana pun tak akan berubah sehingga kiamat. Menunjukkan bahawa Al-Quran ini sesuatu yang amat mulia dan sangat penting untuk kita jadikan sebagai panduan kerana dia tidak berubah. Contoh kitab yang terdahulu, Injil, telah diselewengkan oleh umat-umat yang terkemudian itu. Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam tempoh masa yang lama setelah Nabi Isa mati, maka telah diselewengkan Injil itu menjadi Bible dan sebagainya. Betul? Tak betul. Nabi Isa mana mati? Nabi Isa diangkat ke langit di akhir zaman dan akan turun kembali ke bumi ini, membuktikan, menjawab balik dakwaan-dakwaan orang Kristian khususnya yang menyatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Tak ada. Sebab itu salah satu hikmah Nabi Isa tidak dimatikan, malah diangkat ke langit. Di akhir zaman nanti bila nak berlaku kiamat, Nabi Isa akan diturunkan semula menjelaskan bahawa dia bukan anak Tuhan. Dia tidak boleh disembah. Yang perlu disembah hanya Allah. Malah
Allah mencabar golongan kafir supaya mengadakan mana-mana ayat yang seumpama dengan Al-Quran. Ada yang mencuba. Dia cuba nak buat satu surah, nama dia surah lalat. Lalat, apa itu lalat? Jadi tak jadi nak lawan Al-Quran tak mampu. Jadi antara yang pertama, izzahnya Al-Quran itu dia adalah mendapat cok sirin dari Allah, diperakukan oleh Allah dan dijaga oleh Allah sehingga akhir zaman dia tidak akan berubah. Dan kita melihat terbukti pada hari ini bagaimana tumbuhnya pusat-pusat tahfiz yang berbagai-bagai. Al-Quran bukan sahaja di mushaf, tapi sudah masuk ke dalam hati. Al-Quran sentiasa di hati. Kawan-kawan kita, mungkin ada anak-anak di sini, adik ataupun abang kakak kita yang berada di tahfiz. Dalam dada-dada mereka ada 30 juzuk Al-Quran. Saya pun rasa malu, saya tak adalah 30 juzuk. Alhamdulillah. Selain daripada kemujizatan Al-Quran, kehebatan Al-Quran, kita nak lihat juga dari segi fungsi Al-Quran itu sendiri. Dia adalah sebagai sumber hukum dan aturan hidup sebagaimana saya sebut awal tadi. Setelah kita melihat bagaimana kehebatan Al-Quran dan kita mengakui secara sedar Al-Quran itu satu mukjizat yang memang hebat berbanding dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Ya, kita tahu Al-Quran, Nabi mempunyai mukjizat yang banyak, keluar air dari jemarinya. Banyak mukjizat yang Nabi SAW dianugerahkan. Baik, sedikit kita tengok tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran. Bila ia dianggap sebagai mukjizat, apakah kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran khususnya? Selain daripada tadi disebut syifa, saya seronok sebut pasal syifa ni, nak kongsi sikit. Kalau kita sakit, ada satu ayat yang mudah, yang boleh dihafal sekarang. Wa idza maridtu, apabila aku sakit, fahuwa, maka dia Allah yashfin, yang menyembuhkan. Baca 3 kali, tiup pada tangan, sapu pada tempat yang kita sakit dengan yakin dan ikhlas. Dan banyak lagi kelebihan lain. Membaca Al-Quran satu ketenangan, membaca Al-Quran akan mengangkat martabat seseorang itu, ya, dan banyak lagi kelebihan membaca Al-Quran yang insya-Allah lepas ni anak-anak boleh Google lah kot. Tak sempat, Ustaz Azim dah tengok saya ni. Okey, soalannya sedia. Berikan 3 nama-nama Al-Quran. 3. Tu cepat. Yang pertama Alkitab, dan Al-Qur'an. Betul ya? Okey, baik. Okey, tahniah kepada anak anda kita ni. Okey, diteruskan dengan pusingan terakhir. Bagaimana kita sebagai pelajar hendak bersikap dengan Al-Quran? Okey, baik. Ada 5 perkara yang perlu ada pada diri kita, anak-anak, ya, dan semua umat Islam. Pertama, idza dzukirallah, bila disebutkan nama Allah, pertama sekali mestilah wajilat qulubuhum. Hati dia gementar. Kalau tak gementar, cek balik. Kita mesti terasa bila disebut tentang azab, takut. Ayat tentang kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, takut. Yang kedua, zadathum imanan, bertambah iman. Yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah, bukan selain Allah. Yang keempat, mendirikan solat. Wa yuqimunas salah. Baik. Dan yang kelima, dia gemar bersedekah, gemar berinfak, walau seada mana rezeki yang dia dapat. Semoga kita semua mendapat berkat, mendapat pahala dari apa yang kita baca, yang kita amalkan selama ini. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan jadi syafaat, datang sebagai syafaat pada kita di hari akhirat.
Itu saja Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn la tadillu ma tamassaktum bihima, Al-Quran was sunnah Rasulullah SAW. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama mana kamu berpegang kepada dua perkara ini, iaitu Al-Quran dan sunnah. Nabi menyebut lan tadillu, kamu tidak akan sesat. Di sini tak nak ajar anak-anak sekalian untuk melihat dari sudut pegangan akidah kita. Dalam agama kita ni ada 3 pecahan yang kita ikuti. Yang pertama dipanggil akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga ihsan. Sebagaimana hadis Jibril tu, ketika Jibril datang jumpa Nabi SAW bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan, maka Nabi jawab, iman itu apa, Islam itu apa, ihsan itu apa. Jadi yang pertama sekali tentang iman. Al-Quran membawakan kepada kita hujah-hujah untuk kita betul-betul kental dengan pegangan ini. Sebab itu Nabi berpesan, pegang sungguh-sungguh dengan Al-Quran, pegang sungguh-sungguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mahu di hujung hayat kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab tu kita diajar, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang baik, dalam arti kata sebagai seorang Islam yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah SWT, kerana ia merupakan satu syarat untuk membolehkan kita dibawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak sekalian, yang saya nak kongsikan sedikit pada pagi ini ialah bagaimana berlaku dalam masyarakat pada hari ini fahaman liberalisme. Dalam keadaan kita mengaku Al-Quran sebagai yang terhebat, sebagai panduan kita, kebimbangan ini saya tengok macam mungkin masuk dalam masyarakat kita fahaman tentang pluralisme. Apa itu pluralisme? Iaitu merupakan konsep yang luas tentang penerimaan agama-agama yang pelbagai. Dengan kata lain, fahaman ni begini anak-anak sekalian. Kita Islam sembah Allah, agama lain dia sembah Tuhan-Tuhan dia masing-masing. Maka suatu ketika nanti kita dengan kebenaran Islam yang kita pegang hari ini, mereka juga kita rasa dengan kebenaran yang mereka pegang akhirnya membawa ke syurga juga. Ini fahaman yang mula masuk dalam masyarakat kita. Islam memang kita yakin benar, tapi ada juga mungkin pegangan-pegangan agama lain itu juga ada benarnya. Ini sangat bahaya. Tak boleh begitu. Sebagai pegangan yang unggul yang sebenar-benarnya ialah kita yakin sepenuh-penuh hati bahawa yang terbaik, yang paling benar, yang benar satu-satunya adalah agama Islam. Dalam keadaan kita boleh bertoleransi dengan agama lain dalam perkara-perkara yang boleh kita toleransi. Kalau kita tengok cerita-cerita kartun-kartun zaman sekarang ni, dia cucuk sedikit demi sedikit jarum-jarum kefahaman ke arah itu, bahawa ada kuasa-kuasa lain juga selain daripada kuasa Allah yang hebat. Sikit-sikit je dia masuk, ya. Jadi kita bimbang daripada kecil kita diasuh ada kuasa lain juga yang hebat selain daripada kuasa Allah. Kita bimbang, lama-lama dia akan terpesong betul-betul. Okey. Ni ada golongan-golongan yang cuba memperjuangkan kebebasan individu. Aku lahir sebagai manusia, suka hati akulah nak buat apa. Ini pun satu fahaman yang juga bahaya yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kita sebagai umat Islam, kita kena berhati-hati dalam hal ini. Kita tak mau di hujung hidup kita ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. So berhati-hati, insya-Allah kita semua akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka dengan itu berakhirlah forum kita pada hari ini. Semoga kita dapat menzayakan Al-Quran peneman hidup kita di dunia dan di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.